Okey, kita ada Ida, Teja, Ali, Norma, Awin, Amelia, Is dan Aidi. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan kita punya sharing session berkaitan dengan North Pakistan ni siri yang kedua. Siri pertama kita dah buat yang lepas. Saya dah share sedikit berkenaan dengan North Pakistan. Jadi pada malam ni sebelum kita mulakan kita punya sharing session yang kedua berkaitan dengan North Pakistan, mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi jadi insyaAllah pada malam ni kita yang kita raikan lah semua sekali. Khususnya kita punya sharer pada kita pada malam ni Is merupakan salah satu kita punya yang bersama-sama kita juga dalam trip ke North Pakistan tempoh hari pada bulan 6. Kita pergi bulan 6 musim sama, dah 2 bulan berlalu tapi masih lagi kehangatan North Pakistan tu masih dirasai. Jadi kita nak memperbarui kita punya kerinduan, kehangatan itu, jadi kita akan share lagi berkaitan dengan North Pakistan ni. Dari aspek yang berbeza yang akan dikongsikan oleh kita punya tour leader Is kita, insyaAllah Iskandar. Jadi tanpa saya melengahkan masa, sebelum tu saya meraihkan kemasukan daripada Cik Arif, Cik Muhammad Arif. Selamat datang kepada kita punya program sharing session North Pakistan pada malam ini. InsyaAllah tanpa kita melengahkan masa, saya terus menjemput kita saudara Is kita bagi berkongsi berkaitan dengan itinerary yang best di panjang kita trip ke North Pakistan selama 8 hari. Dipersilakan Is. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Una. Jadi saya Iskandar, salah seorang daripada tour leader untuk projek tour leader lah. Jadi pada 5 Jun yang lepas, kita telah buat satu fam trip ke North Pakistan. Trip ni kita buat dalam 10 hari dan 9 malam. Bermula dengan Islamabad. Islamabad kita 1 malam sebelum bergerak ke Skardu, menaiki flight domestik, dan seterusnya kita bermalam di Skardu selama 3 malam. Selepas 3 malam di Skardu, kita bergerak ke Hunza. Hunza tu kita bermalam 2 malam, 1 malam di Karimabad dan 1 malam lagi di Pasu. Selepas tu kita bergerak ke Gilgit dan seterusnya Naran, dan terakhir sekali kita bergerak ke Islamabad. Jadi Islamabad tu adalah entry dan exit point untuk trip kami lah. Jadi trip kami yang lepas disertai oleh 5 orang, 5 orang daripada kami lah, tour leader untuk projek tour leader ni. Jadi sebelum saya untuk tajuk saya hari ini adalah itinerary yang best ke Pakistan. Tapi sebelum saya masuk pada itinerary itu, mungkin lebih afdal untuk saya terangkan kenapa kita pilih Pakistan dan juga sedikit persediaan untuk trip Pakistan ni. Jadi kenapa Pakistan? Kenapa kita tak pilih destinasi lain? Jadi Pakistan ni sebenarnya adalah satu destinasi yang lebih underrated ataupun lebih kurang dikenali di kalangan penduduk Malaysia ataupun penduduk negara luar pun kurang mengenali Pakistan ni. Sebab Pakistan ni bila kita sebut, orang lebih kenal dengan macam Lahore, Karachi, Islamabad, macam bandar-bandar macam itulah. Tapi dia orang tak kenal pun utara Pakistan ni macam mana. Dia tak tahu keadaan utara Pakistan ni lebih cantik. Dia ibarat Swiss of Asia kata orang. Betul. Lepas tu keindahan alam dia adalah natural. Kalau berbanding dengan destinasi lain, kalau contoh dekat tempat kita lah, dekat Malaysia, contoh dekat Sabah, kalau ada tempat yang menarik, dia orang akan buat development dekat situ. Tapi dekat Pakistan ni, dekat utara Pakistan, development dia kurang. Jadi dia lebih nampak natural.
Contohnya kalau jambatan tu yang digunakan oleh penduduk sana, jambatan itulah yang kita naik. Jadi tak ada pembangunan, bukan tak ada pembangunan, tapi dia kekalkan naturality dekat situ. Yang ketiga adalah geografi berbeza. Geografi berbeza ni daripada utara ke selatan. Utara tu dia bergunung-ganang sebab dia sebahagian daripada banjaran Himalaya. Lepas tu bila kita sampai dekat selatan tu, dia punya terrain tu dah berbeza. Dia tak ada gunung ganang, lebih kepada macam dekat Islamabad, dia punya cuaca tu lebih kurang macam kita. Panas, tapi dekat atas dia berbeza. Gunung ganang, ada salji, macam tu lah. Dan last sekali adalah penduduk yang ramah. Orang Pakistan ni memang sangat friendly. Semasa kami yang pergi ke sana hari tu, dia orang punya penduduk tu, orang awam lah, bila dia orang nampak macam turis datang, especially daripada Malaysia lah, dia orang macam berebut-rebut nak ambil gambar, nak ada yang bertukar-tukar apa Facebook pun ada juga. Lepas tu dia orang macam welcoming kita orang sangat. Eh? Lepas tu uh, lepas tu yang last sekali, sebab Pakistan ni adalah sebuah negara Islam, jadi bagi saya tak ada masalah untuk makan-makan tu tak ada masalah lah. Jadi lebih apa kata orang lebih selesa untuk kita kalau nak singgah-singgah solat ke, banyak surau, restoran pun ada dia punya apa provide tempat untuk kita sembahyang. Jadi tak ada masalah lah untuk kita orang Muslim untuk pergi ke Pakistan. Berbanding dengan destinasi lain, kalau contoh kita pergi Europe, mungkin agak sukar. Ya. Lepas tu persediaan trip, persediaan trip. Yang ni saya spesifik untuk Pakistan je lah. Uh, Kalau untuk yang lain-lain tu macam ubat-ubatan tu saya tak masukkan sebab yang tu nampak sangat macam common. Jadi sebelum trip kena ada visa Pakistan. Jadi visa Pakistan ni dia mohon secara online saja dekat nadra.gov.pk. Harga dia dalam 88.18 US dollar. Dan untuk mohon visa ni perlu ada invitation letter daripada tour guide dekat sana, ataupun kalau kita tak guna tour guide kita boleh attach kita punya hotel reservation slip. Lepas tu mata wang dia menggunakan rupi. Ya, boleh tukar dekat sini, tapi kalau dekat saya difahamkan dekat KL susahlah nak tukar kepada rupi ni. Mungkin kita boleh tukar kepada US dollar. Lepas tu bila dah sampai ke Islamabad baru tukar kepada rupi Pakistan. Rupi Pakistan saya tertinggal Pakistan ke situ. Jangan tukar ke rupi India pula. Lepas tu yang ketiga, kalau rupi India lain. Sebab Pakistan dan India ni dia tangam sikit. Kalau pergi Rupi dia Pakistan, pergi dengan Awin lah. tu, kalau pergi Pakistan bagi rupi India memang 7 hari 7 malam orang Pakistan tadi apa menangis tu. Lepas tu yang ketiga, kita kena sediakan hard copy pasport dan visa. Sebab apa? Dekat dekat utara Pakistan tu, setiap kali kita nak keluar masuk dekat daerah-daerah yang berlainan ataupun dekat bandar-bandar yang berlainan, ada security checkpoint dan dia akan minta salinan pasport dan juga salinan visa. Dan salinan visa ni kena ada sentiasa sampailah ke penghujung trip. Sebab bila kita nak check in untuk pesawat balik pun kena ada salinan visa ni juga. Ya. Okey, saya akan Is masuk kepada is itinerary. Ya. akan is bagi tahu kan setiap tempat kita nak pergi, kita nak melintasi daerah tu dia ada dia punya tourism police lah, checkpoint dia. Jadi Ya, ya, betul. kesesuaian tu is macam orang boleh ke berbahasa English, macam kalau kita nak pergi ya ialah secara dia awal ke sesuai tak macam bahasa dia orang apa yang orang guna tu macam tu. Okey, Pakistan ni sebenarnya Pakistan dia punya official language pun Urdu dan English. Jadi bahasa English ni memang boleh dikatakan dia orang faham lah. Dan kita punya salinan pasport semua memang ada English kan, jadi tak ada masalah dah. Jadi komunikasi dalam bahasa cuma untuk penduduk je lah. Penduduk tu
mungkin kurang sedikit berbahasa Inggeris. Tapi kalau kita pergi dekat contoh-contoh checkpoint semua, memang dia orang boleh berbahasa Inggeris walaupun broken lah macam kita. Okey, Okey. untuk hari pertama tu, untuk hari pertama kami menaiki Pakistan Airlines daripada KL dan sampai tiba di Islamabad dalam jam 4.30 petang macam itulah. So penerbangan dia mungkin lebih kurang dalam 6 jam, ya. 6 jam dan kita naik Pakistan Airlines. Kenapa Pakistan Airlines? Sebab itu je penerbangan yang ada dekat Islamabad. Kalau kita masuk Lahore mungkin ada lah. Tapi kalau untuk direct ke Islamabad, kita cuma ada Pakistan Airlines saja. Dan penerbangan tu sampai dekat Islamabad pada jam 4.30 disebabkan dah petang, jadi kita punya flight ke Skaidu tu memang tak sempat lah. Flight tu ke Skaidu tu satu hari satu kali saja. Jadi kita ambil flight ke Skaidu tu pada keesokan harinya. Jadi pada hari ketibaan tu memang tak ada aktiviti sangat. Kita dibawa makan ke restoran dan pada malam tu kita terus check in di Hotel Islamabad lah. Hmm. Okey, untuk hari kedua tu selepas breakfast, kita akan dihantar semula ke airport Islamabad untuk naik penerbangan ke Skaidu. Penerbangan ke Skaidu ni dia tak lama, dia 1 jam saja. Flight dia dalam 9.30 pagi dan sampai lebih kurang dalam 10.30 pagi. Tapi sebenarnya tak sampai 1 jam pun. Ya. Sebab yang 1 jam tu mungkin anggaran sajalah. Tapi hari tu saya cek tak sampai 1 jam. Jadi bila sampai dekat Skaidu ni, bila dah jumpa dengan tour guide dekat sana, kita terus dibawa ke Shangri-La Lake. Shangri-La Lake ni dia dekat je dengan Airport Skadu, mungkin dalam 30 minit macam tu. Shangri-La ni dia berasal daripada perkataan Tibet yang bermaksud heaven on earth. Di sekeliling Shangri-La Lake ni dia ada resort dan juga restoran. Uh, dia apa ada development lah dekat situ. Dia ada tempat-tempat pelancong, boleh tidur dekat sana. Ada restoran banyak, ya. Lepas tu lepas lunch kita dibawa lunch dekat Shangri-La Lake tu juga. Lepas lunch kita dibawa ke Upper Kachura Lake. Dekat Upper Kachura Lake ni kita ada aktiviti boating. Sebenarnya Shangri-La Lake dengan Upper Kachura Lake ni dia dekat-dekat je. Dia berada di Kachura Village. Ya. Kachura Village. Shangri-La Lake ni dekat bawah dia. Upper Kachura ni dia dekat bawah, dekat atas. Dia Yes. naik sedikit lah daripada Mm-mm. Shangri-La Lake ni. Upper Kachura ni dia lebih natural. Dia tak ada development, dia tak ada apa? Dia tak ada hotel-hotel, tak ada restoran dekat tepi-tepi tu. Dia memang natural lah. Dia ada gunung ganang. Ya, sekejap lagi saya akan share dia punya gambar lah. Dekat Upper Kachura Lake ni kita ada aktiviti boating, ya. Boating. Lepas Upper Kachura Lake, kita dibawa ke Kat Panah Gold Desert. Kat Panah Gold Desert ni adalah sand dune yang sand dune cold desert yang paling tinggi di dunia. Ya, bukan desert, bukan desert paling tinggi di dunia, tapi cold desert, maknanya sand dune yang sejuk lah, dan dia paling tinggi di dunia. Ya. Dia Hmm. dekat lokasi Kat Panah Cold Desert ni berada dekat dengan Indus River lah. Okey, lepas Kat Panah Cold Desert ni kita bermalam di Skadu. Ha. Okey, ini adalah Shangri-La Lake yang saya cakap tadi. Di sekeliling dia ada macam resort-resort, hotel-hotel, restoran dekat sini. Lepas tu ada Gunung Lanang. Ya, kalau dekat bawah ni memang kita tak nampak dia punya apa bentuk tasik ni, tapi kalau kita Google ataupun kita ada drone, sebenarnya tasik ni berbentuk love. Betul Kalau lah. boleh kalau kita Google lah gambar dia. Kan kalau Okey, kita ini adalah daripada gambar. kalau kita daripada Niche Kachura ni nak ke Upper Kachura tu kan dia Ha? ada macam ada satu satu point yang boleh kita tengok daripada atas tu kan. Memang nampak dia punya bentuk Ha. love dia. Cantik. Ya, ya, betul. Memang dia berbentuk love Mm-mm. sebenarnya. Ya. Okey. Mm-mm. Ini adalah Upper Kachura. Upper Kachura kalau kita tengok dekat sini dia tak ada development. Dia
memang kosong macam tu saja. Dia ada gunung ganang, pokok-pokok, dia lebih natural lah. Dan dekat sini juga ada banyak aktiviti. Contohnya yang kita naik, yang kita buat ni adalah boating lah. Ini ada gambar semasa kita buat boating activity tu. Okey, yang ni adalah Kat Panah Cold Desert. Kalau kita tengok kat sini, dia memang padang pasir. Tapi padang pasir ni dia tak adalah panas macam dekat padang pasir dekat Sahara ke apa ni. Ini memang sejuk, sebab dia terletak di altitude yang tinggi. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana boleh ada padang pasir dekat sini sedangkan tempat ni sejuk dekat kawasan tinggi. Jadi padang pasir dekat sini dia sebenarnya berasal daripada pasir-pasir daripada sungai Indus River ni ya. Indus River, jadi bila dah berpuluh-puluh tahun dia di bawah angin, sebab di sekeliling dia adalah gunung ganang, jadi dia terperangkap dekat situ lah. Dia pasir-pasir tu terperangkap dekat situ, sebab tu dia jadi padang pasir dekat situ. Ya. Okey, ini adalah itinerary untuk hari ketiga. Untuk itinerary hari ketiga ni kami dibawa ke Sarfaraga Cold Desert. Sama juga macam Kat Panah, ya. Kat Panah Cold Desert dia padang pasir yang sejuk, tapi ketinggian dia tak adalah sampai tak adalah tinggi macam Kat Panah, dia lebih rendah lah. Dekat sini kami ada aktiviti jeep safari. Ya, jeep safari. Lepas tu lepas ke Safaraga kami dibawa ke Blind Lake. Blind Lake ni tasik lah, tasik biasa je lah. Dekat seliling dia Gunung Ganang. Lepas tu kami dibawa ke Shiga Fort, salah satu kubu yang lama lah dekat dekat bandar Shiga Valley ni. Kemudian kami dibawa ke Skyview Town. Di sebelah petang tu kami dibawa ke Skyview Town untuk aktiviti shopping, tapi sebenarnya tak adalah shopping sangat sebab bandar dia tak adalah kata orang banyak pilihan, tapi untuk kita experience benda tu mungkin salah satu daripada aktiviti yang menarik jugalah, sebab kita boleh tengok bandar dia macam mana. Tak adalah kita nak shopping-shopping sakan, sebab option dia memang tak banyak lah dekat sana. Tapi experience tu penting lah. Untuk hari ketiga Shopping ni tu pun malam dekat sana juga. Ya, mana yang sesuai? Kalau nak shopping, mana yang sesuai? Islamabad ke? nanti Oh, saya akan bagi nanti. tahu. Oh, okey. Tapi untuk Skyview Town ni memang option dia tak banyak. Yang ni Ah, lebih kepada kita feel saja, experience macam mana dia orang punya town. Town dia kejap lagi saya akan tunjuk gambar lah. Dia punya ada banyak-banyak macam debu-debu. lepas tu hari tu ada accident pula, Izan. Ya ke? Okey, Astaghfirullah. ini adalah Sarfaraga Cold Desert. Sarfaraga Cold Desert ni ada banyak aktiviti sebenarnya. Tak adalah banyak. Dia ada 3-4 macam tu. Dia ada jeep safari, dia ada ATV macam tu. Tapi yang kita naik hari tu adalah jeep safari lah. Dia Hmm. pusing-pusing dekat sekitar padang pasir tu. Padang pasir tu macam turun naik tu lah. Memang agak ekstrim lah, tapi kalau untuk yang guest yang dewasa mungkin dia akan drive slow sikit, tapi untuk yang kami hari tu memang ada ekstrim sikit. Okay, ini adalah Blind Lake. Blind Lake ni uh, apa kenapa dia nama Blind Lake? Hari tu saya tanya dekat tour guide, dia cakap Blind Lake ni sebab dia orang tak tahu macam sumber air tu tak dikenal pasti. Eh, Tak macam dekat Kachura. Kachura kita tahulah air tu daripada sumber dia, source dia lah. Source dia daripada glacier semua kan. Tapi dekat Blind Lake ni, dia orang tak tahu, dia pening lah. Dia tak tahu macam mana boleh ada tasik dekat situ. So dia orang macam seorang tanya seorang lah, macam mana datang air ni? Tiba-tiba ada tasik, gunung pun tak ada glacier. Ya, sebab tu dia namakan Blind Lake kat situ. Air Senang termenung je lah kan ni. tiba. Ya, Air termenung apa lah dia? ni. Air termenung. Ya. Ya, ya. Ha. Dialek ni dia besar sebenarnya. Dan dia macam dia kena angin. Ya. Angin dia macam ribut berombak sikit lah. Sebab tu nama dia Blind Lake kot. Sebab dia tak ada source. Lepas tu dia macam air tu sentiasa ada. Ah, Hmm. Sebab tu orang Pakistan ni dia pening lah. Macam mana datang air kat situ. Tu yang dia Blind Lake kat situ.
Tapi yang masa hari kita pergi tu dia Ya. punya cuaca tu angin kuat kan. Ya, ya. Tapi kalau Hmm. saya tengok So, yang dalam gambar lain dekat Instagram cantik. Blind Light ni cantik. betul betul. Jadi Blind Lake ni dia sebenarnya dekat situ ada aktiviti boating juga, tapi mungkin Hmm, masa kita pergi hari tu angin. dia punya cuaca kurang apa Betul. mengizinkan. Sebab tu Betul. kita tak ada ni lah, tak ada nampak orang naik boating semua. Kita Okey, repeat. lepas tu kita pergi ke Shiga Fort. Shiga Fort ni, nama lain Shiga Fort ni adalah Pongka, ya. Bermaksud Palace on the Rock lah. Ya, Palace on the Rock maknanya istana di atas batu apa? Batu bata kot. Di atas bukit macam tu. Yang ni adalah kubu lama yang terletak dekat Shiga Valley ni lah. Yang ni dibina pada kurun ke-17 iaitu 400 tahun yang dahulu, ya. Dan sekarang Shiga Fort ni dia dah ditransform menjadi satu museum Balti yang kita boleh masuk, dan juga ada guest room dekat situ lebih kurang dalam 20, dan juga ada restoran, ya. Jadi yang ni dia transform menjadi satu tempat turis lah. Okay, ini adalah gambaran Skydu Town, ya, Bandar Skydu. Kalau tengok dari situ memang pekan kecil je, ya. Dan option untuk shopping tu tak banyak, tapi okey lah untuk kita experience, kita boleh tengok oh macam ni lah rupa pasar dia orang, macam tu. Okey, untuk hari ketiga kita masih lagi dekat Skydu, tapi hari ni kita bergerak ke Bashomido. Ya. Bashomido ni jarak dia lebih kurang 2 jam setengah lah daripada Skydu. Tapi yang tu daripada Skadu ke Suspension Bridge saja. Daripada Suspension Bridge tu kita akan bertukar transport, kita akan naik jeep, ya, 4x4. Dan jeep tu akan bawa kita naik ke Bashomido tu. Dan perjalanan tu mungkin ambil masa dalam 1 jam macam tu lah. Bashomido ni dia tinggi, ya, tinggi. Sebab tu dan jalan dia adalah off-road. Sebab tu kena naik jeep lah. Untuk kenderaan biasa memang tak sesuai. Okay. Dan hari ni pun masih juga di Skadu kita bermalam kat sini. Dan aktiviti dekat Bashomido ni, uh, actually Bashomido ni, kita sampai dekat sana lebih kurang dalam pukul 11 pagi macam tu. Sebab dia perjalanan jauh, jarak dia jauh. So kita sampai dekat sana. Bila dah sebelah petang tu, dalam jam 3 ke 4 petang tu, kita dihiburkan dengan satu sesi tarian local dance lah untuk orang-orang dekat Gilgit Baltistan ni. So dia orang menari ramai-ramai dekat situ, nyanyi apa? Dia buka lagu Balti lah, lagu yang famous dekat sana. So dia akan invite semua turis-turis kat sana untuk menari bersama-sama dia orang. Ini adalah gambaran suspension bridge untuk Bashomido tadi. Ini adalah jambatan uh, yang menghubungkan dari seberang tu ke seberang ni lah. Dekat sini lah tak tahu nak cakap macam mana. Ini Dekat sini lah bukan kita. nampak Ya. jabatan ni macam jabatan titian sirat ni. Bukan eh? Ah, jadi dekat sana, dekat seberang sana kita bertukar kepada jeep yang sebelah sini lah. Kita pada mulanya kita naik 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 coach, kita naik van. Lepas tu kita bertukar kepada jeep 4x4 dekat seberang tu. Lepas tu jeep tu akan bawa kita menyeberangi sungai ni, naik atas jabatan tu. Jabatan tu dia bergoyang-goyang kan. Dia macam kalau ada angin ke dia akan goyang-goyang lah. The Lepas Dancing tu bila Bridge. dah Tak seram ke? bila Tak seram ke? tak, Kukuh kalau ke? saya tak. Saya Boleh lah. okey je. Ah. Saya seronok lagi. Okey. Bila dah bila dah sampai dekat seberang ni, jeep tu akan bawa kita naik sampailah ke atas. Tak adalah sampai ke puncak, dia sampai ke Bashomido tu lah. Dia lebih kurang dalam 1 jam. Kita akan melewati kampung-kampung dekat situ. Ya, dekat kampung-kampung tu, kita akan nampak lah dia orang bercuduk tanam semua. Perjalanan ni dia off-road dan bumpy lah, memang bumpy.
Dan dia punya turn tu memang agak sharp. Bila tengok ke bawah tu macam tak jatuh ke? Macam tu. Okey, lepas tu ini adalah gambaran Basho Mido. Bila dah sampai ke atas, inilah dia Basho Mido ni. Nampak menarik. Ini kita pergi summer. Kalau autumn lagi cantik lah dekat sini. Ini ada dia punya stream, ada sungai. Sungai ni kita boleh duduk. Kalau nampak dekat hujung tu macam ada kursi. Kita boleh duduk dalam sungai tu sebenarnya. Oh, best lah. Dan ada restoran juga. Hari tu kita makan dekat sini lah. Betul. Okey, untuk hari kelima kita dah check out daripada So Skyview is ni. Kita ya. macam Bashumido tu kan. Walaupun macam Hmm, cerita dia punya jalan dia macam mencabar sikit kan. Mencabar banyak lah orang ya. kata sebab dia off-road lepas tu 1 jam kan. Tapi Hmm. sebelum kita sampai dah ada grup yang acik-acik tu dah sampai dah kan. Sebab dia orang memang dia orang acik-acik tu sebenarnya muda lagi sebenarnya tu. Dia nampak Tu je tu. punyalah suka Ah, dia, ya Allah. Kita tak sangka dia boleh sampai. Dia sampai dulu daripada kita. Terkejut kita. Kita mak tapi gambar memang macam ini. kalau kalau apa kalau yang sakit-sakit pinggang tu memang mungkin agak ni lah. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa. Kalau sakit pinggang InsyaAllah. tu malam je dekat. Sebab Malam tu tu yang je sakit pinggang. itu yang Ah, saya macam tengok grup acik-acik tu macam saya beranggapan dia macam ah. tak mampu kot naik. Kita tengok dia dah sampai daripada kita. Maknanya okey lah jalan dia. Tak adalah ni kan. Okay, jadi saya teruskan untuk hari kelima. Hari kelima tu kita check out daripada Hotel Skadu. Lepas check out tu kita terus bergerak ke Hunza Valley. Perjalanan tu lebih kurang dalam 5 jam lah. Tapi tak adalah kita bergerak direct. Kita ada berhenti-berhenti lah untuk lunch, untuk tangkap gambar tu ada. Contohnya dekat kita berhenti dekat Rakaboshi ni lah. Rakaboshi tu memang cantik dia punya view, ada macam uh, waterfall, tak adalah tinggi, dia macam stream lah, dia sungai, lepas tu ada waterfall dekat situ. Lepas tu malam tu kita malam di Karimabat Hunza. Karimabat ni salah satu daripada tempat di Hunza lah. Kira macam town dekat Hunza lah ni. Karimabat. Okay, ini adalah Rakaposhi Viewpoint yang saya cakap tadi. Itu adalah Gunung Rakaposhi. Rakaposhi ni adalah gunung yang ke-27 tertinggi di dunia. Ha? Dia juga dikenali sebagai Dumani lah, Mother of Clouds. Dumani ni bahasa dia orang lah, Mother of Clouds. Okay, ini adalah gambar kita orang dekat sana. Okay, untuk hari ke-6 kita check out. Lepas tu kita terus dibawa ke Altitude Fort dan Hopa Glacier. Altitude Fort ni satu kubu yang berusia lebih kurang dalam 1,100 tahun dahulu lah. Lama merupakan kediaman raja lama-lama dulu lah. Raja yang memerintah Hunza ni. Ya. Dan di sekeliling Altitude Fort ni, dia ada satu perkampungan. Ya. Perkampungan tu didiami oleh penduduk yang berbangsa Burusho, Burusho. Salah satu kaum dekat Hunza ni. Dekat Altitude Fort ni, daripada view rooftop tu, rooftop dekat Altitude Fort ni tinggi sebenarnya. Dia di di atas, macam di atas bukit. Dan dekat rooftop tu kita boleh nampak keseluruhan Naga Valley tu lah. Dia punya uh, Hunza River, lepas tu perkampungan kat bawah tu pun boleh nampak juga. Okay, lepas dekat Altitude Fort ni, kita dibawa ke Hopa Glacier. Hopa Glacier ni di Naga Valley. Uh, Dia dekat je dengan Altitude Fort. Kita akan sepanjang perjalanan tu kita akan lalu dekat perkampungan Naga lah. Ya. Yang tu perkampungan dekat sana. Dan untuk Hopa Glacier ni mungkin ada sedikit hiking lah untuk sampai dekat sana. Tapi tak adalah ekstrim sangat. Tapi kalau acik-acik tu mungkin ada mengah sikit lah kalau nak sampai dekat viewpoint tu. Viewpoint untuk Hopa Glacier.
Okay, lepas Hopa Glacier ni, kita dibawa ke Pasu. Pasu ni masih lagi dalam Hunza, tapi dia kira macam Upper Hunza lah, dia belah atas lagi. Sesampai dekat Pasu tu, kita terus dibawa ke Rainbow Bridge. Rainbow Bridge, lepas tu kita terus ke Sos. Sos ni adalah bandar terakhir, bandar terakhir di Gilgit-Baltistan sebelum sampai ke sempadan Pakistan dan China. Maknanya selepas SOS ni dah tak ada dah penempatan ataupun bandar-bandar. Ya. Yang kita nampak mungkin Gunung Ganlang macam tu je lah. Ya. Dekat SOS ni aktiviti dia shopping tapi tak ada shopping sakan. Dia just kira macam quick stop lah untuk shopping. Lepas SOS ni kita akan bermalam di Pasu. Kita check in dan bermalam di Pasu. Masa dekat Pasu ni, pada sebelah malam tu, selepas dinner, kita disajikan dengan satu sesi local dance, local dance daripada pekerja-pekerja dekat hotel tu juga, dia orang menari dan juga rakan-rakan dia orang lah menari local dance dekat sana. Dan sebenarnya kita pun boleh menari juga sama sesiapa pengunjung penghuni-penghuni kat situ pun boleh menari juga. Dia orang akan invite lah kita untuk menari ya. Okay, ini adalah gambaran untuk Altid Fort ya. Kalau you all boleh nampak Altid Fort ni dia terletak di atas macam bukit lah, bukit ataupun batu besar macam tu. Ya, dia tinggi lah. Bila dah sampai kat rooftop tu, kita boleh tengok keseluruhan Naga Valley dan juga uh, perkampungan-perkampungan dekat situ. Dan dekat dalam Altid Fort ni, dia macam banyak pameran lah, macam museum lah, museum. Dia akan, tour guide dekat sana akan explain lah apa benda, contoh yang periuk besar ni, apa benda tempat raja tidur, tempat dia orang bermasak semua, dia akan tunjukkan lah. Okay, ini adalah Hopa Glacier. Hopa Glacier ni adalah glacier yang ke-34 terbesar dekat dunia. Ya. Dan yang kalau nampak yang hitam tu, itu adalah Black Glacier. Glacier yang dah kata orang yang dah lama, bila disebabkan global warming, dia jadi macam bertukar jadi macam batu-batu macam tu lah. Dia dah, ais tu dah tak ada, dia akan bertukar jadi, dia transform jadi macam batu-batu macam tu ya. uh, Glacier ni kepanjangan dia adalah 20 kilometer, maknanya panjang lah jarak dia ya. Kelebaran dia lebih kurang dalam 1.57 kilometer. Dan gambar yang sebelah tu itu adalah ini adalah track yang sebab tu saya cakap tadi, yang untuk kita sampai dekat Hopa Glacier ni, viewpoint dia, kita kena berjalan melalui track yang dah disediakan kat sini. Dia track tu mungkin ada melibatkan sedikit hiking lah, untuk mungkin untuk yang dewasa-dewasa mungkin perjalanan tu agak meletihkan sedikit. Mungkin kalau untuk yang dewasa, kalau tak sampai dekat viewpoint pun tak apa sebenarnya. Uh, Dekat hujung sana pun boleh, boleh kita tangkap gambar lagi. Cuma dekat viewpoint dia, dia punya uh, scene tu lebih menarik lah ya, lebih dekat. Okay, untuk hari ketujuh, untuk hari ketujuh tu, bila kita dah sampai dekat Pasu, dah bermalam dekat Pasu tadi, pagi tu kita dibawa ke Husaini Bridge. Husaini Bridge ni adalah jambatan gantung ya. Jambatan gantung yang panjang dia lebih kurang dalam 700 kaki ya. Dan uh, diperbuat daripada papan-papan ya. Ada lebih kurang dalam 400 lebih papan lah ya. Dan asalnya Hussaini Bridge ni adalah untuk menghubungkan satu perkampungan, perkampungan iaitu Hussaini Village. Tapi Hussaini Village ni sekarang dah tak
tak ada penempatan sangat lah. Mungkin penduduk kat sana lebih sudah berpindah. Jadi Hussaini Bridge ni dia masih dekat situ dan lebih dijadikan sebagai tempat tarikan untuk pelancong. Itu saja. Ya. Lepas Hussaini Beach, kami dibawa ke Atabat Lake. Okay. Atabat Lake ni pun dia ada sejarah dia juga. Ya. Asal Atabat Lake ni asal dia adalah sebahagian daripada Hunza River. Tapi pada tahun 2010 telah berlaku satu landslide yang besar yang menyebabkan Hunza River ni dia block. Dia batu bata tu dia block Hunza River ni dan terbentuklah tasik, ya, tasik dekat situ. Jadi landslide pada tahun 2010 ni dia telah mengorbankan lebih kurang dalam 20 orang penduduk sebab dekat bawah dia dekat pesisir dekat ataupun dekat tebing-tebing sungai Hunza tu dia ada satu perkampungan sebenarnya lebih kurang dalam 6,000 penduduk, ya. Bila berlaku landslide, ya, penduduk kat situ sempat menyelamatkan diri lah, ya. Tapi yang 20 orang ni terkorban. Bila dah landslide block dekat situ, air tu dia tak boleh mengalir. Lama kelamaan air tu dia tinggi, ya. Ditambah pula dengan glasier semua mengalir dekat situ. Sebab tu dia terjadilah tasik yang clear water yang cantik, ya. Dan orang Pakistan ni bijak bila dah ada tasik dekat situ, dia jadikan tasik tu sebagai tempat pelancongan. Dia buat satu tempat ada boating, dia ada macam-macam lah dekat situ. Ada restoran, ada macam orang berjual-jual. Ya. Pada dekat Atabat Lake ni kami ada satu aktiviti boating. Ya. Kita ada naik satu boat besar lah, boat. Tak adalah boat besar sangat. Tapi kalau nak dibandingkan dengan apa Kachura tadi, boat dia lebih besar. Dia macam boat yang tangkap ikan tu. Lepas daripada Atabat Lake, ya, kami bergerak ke Gilgit City. Sebenarnya Gilgit City ni lebih kepada perhentian sebab selepas Hunza ni kami sudah memulakan perjalanan ke Islamabad sebenarnya, ya. Daripada Hunza ke Islamabad, perjalanan balik. Tapi disebabkan kalau nak direct, mungkin jarak tu memang jauh lah. Ya. Nanti kalau kita buat direct, ada pula acik-acik yang cakap, tanya, ini ke package yang yang duduk dalam bas tu je. Sebab tu kita stop dekat Gilgit City. Lepas tu the next day tu kita stop lagi dekat satu tempat yang dinamakan Aram. Dekat Gilgit City ni perjalanan dia lebih kurang dalam 4 jam daripada Hunza tu, daripada Atabat Lake ni lah, lebih kurang dalam 4 jam. Dan sesampai dekat Gilgit City ni lebih kurang dalam hari tu kami sampai dalam 3 petang macam tu lah, 3-4 petang. Dan kita boleh buat sightseeing lah untuk Gilgit City ni. Tapi hari tu kita tak sempat nak buat, ya, sebab kita ada urusan Seri Paduka Baginda hari tu. Jadi tak dapat nak buat lah. Tapi untuk next trip memang kita cuba untuk masukkan sightseeing untuk Gilgit City sebab Gilgit City ni ada satu macam pekan yang guest pun boleh shopping dekat situ. Pada malam tu kami bermalam di Gilgit City. Jadi dekat Gilgit City ni sepatutnya ada macam ada short tour lah sightseeing untuk kita pusing-pusing dekat Gilgit City. Gilgit City ni sebenarnya apa ibu negeri, dia macam capital untuk Gilgit Baltistan ni. Okey, ini adalah gambaran untuk Hussaini Bridge tadi. Is. Ya. Saya rasa Gilgit City pun macam tempat yang sesuai untuk shopping lah. Sebab dia bandar kan. Jadi kedai Betul. dia lagi banyak. Tapi kita tak sempat itu. Sebab hari tu kita tak pergi.
Kita hari tu Ha. ada masa, cuma kita tak sempat lah. Tak sempat sebab kita ada urusan lain. Sebab tu kita tak pergi. Tapi kalau untuk Ya. next punya ni, mungkin kita akan request untuk buat macam short sightseeing dekat sekitar apa Gilgit City ni. Sebab ada Betul betul. banyak kedai hari tu, saya nampak. Ya. Kedai sebab Okay, bandar. hmm. Sebab dia kira macam capital untuk Gilgit City. Apa Gilgit Baltistan Dan, ni. dan Okay. dia punya bandar tu, dia punya Juga kedai tu lebih teratur daripada dekat apa tu? Dekat ya, Skardu. daripada Skydo. Dia punya pekan tu lebih proper lah. Ya, lebih Proper. proper. Okay. Ini adalah gambaran untuk Hussaini Bridge. Kalau you all boleh tengok dia punya papan tu, dia punya kayu tu memang jarak tu memang apa jauh-jauh lah dia memang lebih kurang berapa inci lah. Ya. Kalau orang yang mungkin gayat mungkin dia tak nak lah naik, mungkin dia apa dia tengok tu mungkin dia patah balik. Tapi kalau macam saya itu memang jalan je. Tapi apa bila dah sampai kat tengah-tengah tu memang memang ada ni lah sebab dia windy kan, dia bergoyang-goyang. Ya. Dekat papan dekat Sydney Beach ni, papan dia tu lebih kurang dalam 470 lebih kalau tak silap saya. Ya, papan yang ni. Ya. Dan kepanjangan dia lebih kurang dalam 700 kaki macam tu lah. Okey, ini adalah Atabat Lake. Okay. Atabat Lake ni kalau kita tengok dekat sini, dia clear water. Clear water. Tapi Hunza River tak adalah clear macam ni. Macam mana boleh jadi clear water sedangkan Hunza, dia asal dia pada Hunza River. Tapi kenapa Hunza River air dia coklat. Kenapa Atabat Lake ni air dia clear, ya? Sebab ini adalah daripada air tu, walaupun dia block, tapi air yang ada dalam Atabat Lake ni dia asal daripada glasier-glasier yang dekat gunung-gunung dekat belakang tu, ya. Dia mencair, lepas tu dia masuk dalam tasik ni. Sebab tu tasik ni dia naik lah, air dia naik dan membentuk Atabat Lake untuk membentuk clear water. Ya. Sebab tu hari tu kami pergi Hunza River. Hunza River air dia tak cantik, ya. Hunza River air dia tak cantik, tapi Atabat Lake air dia memang cantik macam ni. Ya. Kalau kita tengok kat sini ada banyak bot-bot, ya. Dia dah develop kawasan ni sebagai satu tempat tourism. Okey, untuk hari ke-8 tu selepas kita bermalam di Gilgit, ya. Selepas kita bermalam di Gilgit, kita bergerak ke Naran, ya, melalui Babu Sapas. Tapi Babu Sapas ni dia bukannya buka sepanjang tahun. Ya, kalau you all pergi pada musim winter ke ataupun November ke atas, ya. November ke atas mungkin kita takkan lalu dekat Babu Sapas ni. Sebab Babu Sapas ni uh, adalah satu route yang naik ke naik ke kawasan pegunungan, ya. Bila time winter, bila ada snowfall, jadi laluan ni akan tutup, sebab dia tu memang tak boleh lalu. So kalau macam you all pergi ke ikut trip Pakistan dan jatuh pada musim selain daripada musim summer ke, kiranya macam November ke atas lah, November ke Mei ataupun Jun macam tu, most likely takkan lalu lah Babu Sapas ni. Mungkin akan divert ke Chilas, ya. Chilas ke Besham macam tu. Ya. Tapi hari tu kami bernasib baik sebab beberapa hari sebelum kami sampai dekat sana, laluan Babu Sapas ni dah buka, ya, kepada orang awam. So tour guide bawa kami melalui jalan ni lah. Ya. Perjalanan daripada Gilgit City ke Naran ni lebih kurang dalam 5 jam. 5 jam, tapi tak adalah kita direct, ya. Kita banyak banyak stop hari tu. Yang first stop kita adalah Nanga Parbat, ya. Lepas tu Nanga Parbat ni ada gunung yang ke-9 dah silap, ke-9 tertinggi di dunia, dan dikenali sebagai Killer Mountain, Killer Mountain disebabkan
ramai pendaki-pendaki kat sana yang tak sampailah dia dia tak berjaya untuk menawan gunung tu dan kira matilah dekat sana ya. Sebab tu dia dipanggil sebagai Killer Mountain ya. Okey, lepas tu kita bergerak ke Junction Point of Three Mountains Range. Junction Point of Three Mountains Range ni adalah satu titik pertemuan banjaran, tiga banjaran ya. Banjaran Himalaya, banjaran Karakoram dan juga banjaran Hindu Kush. So dekat situ kita akan nampak Gunung Ganang daripada Himalaya dan Gunung Ganang daripada Karakoram dan juga Hindu Kush. Okay, lepas tu selepas kita berhenti dekat Junction Point tu barulah kita meneruskan perjalanan ke Babu Satop. Babu Satop ataupun Babu Sapas lah. Sebelum tu, selepas tu kita akan sampai ke Naran. Bila sampai ke Naran ni, kita akan dibawa untuk shopping lah. Sebab Naran ni adalah satu bandar yang kira macam teratur lah ya. Bandar yang proper dan ada banyak turis dekat sana. Tapi kebanyakannya turis lokal lah. Ya. Dia ada crowded sikit lah dekat ni, dekat Naran ni. Ya. Dia punya Dan malam pada happening lah Is kan? ya, pada sebelah malam tu memang happening lah. Dia tutup pada jam 12 tengah malam, tak silap ya. Betul. Ya. Dan banyak tempat-tempat shopping, ya. Cenderawasih pun banyak jual dekat sana. So malam tu kita bermalam dekat Naran. Pagi hari 9 tu, maaf lupa. Okey, ini adalah gambaran untuk Babu Satop. Babu Satop ni adalah puncak untuk laluan kita tadi. Tadi saya cakap Babu Sapas kan. Babu Sapas ni itu adalah laluan dia. Laluan tu dinamakan Babu Sapas. Babu Satop ni adalah puncak dia. Maknanya puncak yang tertinggi. Laluan tu lah, laluan tertinggi dekat situ. Ya. Yang putih-putih ni semua adalah glasier. Kita akan, bila dah sampai puncak tu, kita boleh nampak glasier-glasier kat situ. Okay, ini adalah Naran Bazaar. Kalau you all boleh nak tengok kat situ, ada banyak kedai. Ya. Banyak kedai dan juga ada kedai-kedai cenderawasih. Ya. Yang ni harga dia boleh tahan juga, murah. Tapi memang kita tak belilah hari tu. Ya. Tapi kalau untuk yang suka shopping ni memang berbaloi lah untuk beli belah kat sini. Sebab banyak pilihan. Kalau ni dibandingkan dengan Skadu dan Gilgit City, memang Naran ni memang terbaik lah. Ya. Boleh dikatakan yang terbaik. Okey, lepas tu hari ke-9. Hari ke-9 tu kita dah start bergerak ke Islamabad pada awal pagi. Ya. Maknanya bila dah check out tu memang kita direct ke Islamabad dan perhentian tu tak banyak. Ya. Perjalanan tu 6 jam dan perhentian tu tak banyak. Adalah berhenti untuk solat, berhenti untuk makan. Ya. Sebab perjalanan ke Islamabad ni memang jauh. Lebih kurang dalam half day lah macam tu. Sampai-sampai ke dekat Islamabad tu pun dah petang. Dah hampir-hampir petang lah. Dan malam tu kita bermalam dekat Islamabad. Ya. Kita sempatlah dibawa untuk tengok-tengok shopping kompleks dia. Ya. Pusing-pusing dekat sana. Ya. Tengok suasana malam dekat Islamabad. Islamabad ni kira macam dekat Putrajaya eh. Macam dekat Putrajaya. Dia bandar untuk bandar pentadbiran untuk Pakistan. Ya, untuk hari ke-10 tu ini adalah hari terakhir kami ya. Dan hari ni kita dah check out dah. Uh, tak adalah check out awal pagi. Kita check out lewat sikit lah hari tu. Ya. Sebab bila dah check out tu kita tak balik dah kat hotel sampai naik flight pada tengah malam tu. Ya. Uh, pada tengah hari tu kita dibawa ke Shah Faisal Mosque. Ya. Shah Faisal Mosque ni adalah salah satu masjid
National Mosque dekat dekat Pakistan. Dia adalah masjid yang ke-6 tak silap saya, terbesar di dunia. Maknanya kira famous jugalah masjid ni. Dan masjid ni dibina dengan menggunakan fund daripada King Faisal daripada Arab. Ya, berjumlah lebih kurang dalam 28 million US dollar lah. Dan masjid ni siap dibina pada 1986. Selepas dekat Shah Faisal Mosque ni, kita dibawa ke Pakistan Monument. Pakistan Monument ni adalah national monument untuk Pakistan. Dia adalah monumen simbolik untuk Pakistan lah. Okay. Okey, selepas tu kita untuk menghabiskan masa kami pada hari itu, kita orang dibawa ke Centaurus Mall untuk free and easy lah, kira macam shopping experience dekat sana sementara menunggu masa untuk dinner. Pada malam tu kami ada dibawa ke Margalla Hills, untuk sunset dinner, ya. Sunset dinner. Tapi kami tak sempat nak jumpa sunset dekat sana hari tu, ya. Tapi Margalla Hills ni memang terbaik lah. Dia punya restoran ni memang kata orang boleh dikatakan fine dining lah. Tak adalah fine dining. Tapi kalau dekat dekat Pakistan mungkin boleh lah dikategorikan kat sana, ya. Ya. Dan dia punya servis pun nak masuk dekat restoran tu pun ada security check semua. Kira macam fine dining jugalah dekat sana. Flight kita balik tu pada jam 1.55 tak silap. Tapi flight kita hari tu delay. Ya. Kita orang dibawa ke airport lebih kurang dalam jam 10-11 malam macam tu lah. Bila dah sampai ke airport tu, kita tunggu flight tu lama jugalah sebab flight tu delay. Dan hari ke-11 tu kita akan sampai di KL. Okey, ini adalah gambaran untuk Shah Faisal Mosque. Dia 2 tingkat ni. Dia 2 tingkat. Cuma tingkat bawah tu tak nampak lah. Lepas tu yang ke sebelah lagi tu adalah Pakistan Monument. Ini adalah national monument untuk Pakistan. Yang yang berbentuk macam segitiga tu, yang besar tu, yang ada 4 biji tu, itu melambangkan empat etnik utama dekat Pakistan. 4 etnik utama, Punjabi, Balok tak silap saya. Lepas tu Sindhi, dan yang terakhir sekali adalah Pagtun. Sekejap ya. Okey. Okey, yang terakhir adalah Pagtun. Diorang Lepas tu kalau yang diorang apa ni celebrate hari kemerdekaan kat sini lah. ya betul. Hmm. Itu yang besar, yang 4. Lepas tu yang tiga yang kecil tu, yang dekat belakang tu, itu sebenarnya 3 tapi dalam gambar ni macam nampak 2 je lah. Tapi sebenarnya 3. Yang 3 kecil tu itu melambangkan 3 etnik-etnik dekat 3 wilayah yang kecil lah, macam dekat Azad Kashmir, Gilgit dan juga Baltistan. Sebab dekat sana, dekat bahagian-bahagian atas ni kan banyak bangsa-bangsa lain, ya. Jadi diorang tak boleh nak ni lah, cuma dapat gambaran untuk 3 tu je lah. Tapi yang 4 depan tu itu adalah untuk yang utama dia, bangsa utama dia, macam Punjabi, Baloch, Sindhi dengan Paktun tu. Itu ada bangsa utama dia orang. Okay, ini adalah gambaran dekat Margalla Hills, Monal. Monal ni nama restoran dia. Margalla Hills tu adalah nama bukit di mana restoran Monal tu terletak lah. So kalau boleh tengok dekat sini, memang kita dapat view keseluruhan Islamabad ni, ya. Hmm. Tengok susunan-susunan tu pun macam fine dining, ya. Tapi kalau kat Malaysia tak adalah fine dining. Cuma bagi dekat dekat dia orang mungkin fine dining lah, ya. Nak masuk kat sini pun kena check bag semua. Dia orang security check semua. Tapi ramai sangat lah kat atas ni. Ya betul. Nak Dan naik bukit ada pun ada jam. ada 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 persembahan muzik hari tu.
Oh. Okey, itu saja. Lepas tu kita akan masuk ke galeri. Saya nak share sedikit sebanyak gambar-gambar dan juga ada sedikit video lah untuk untuk yang ada malam ni. Ini adalah gambaran ini adalah saya lah. Inilah Siapa ni? kami pun. Ini adalah Skadu Airport. Kalau you all boleh nampak dekat sekeliling airport ni dikelilingi oleh Gunung Ganang. Bila kita landing dekat dekat airport ni, seolah-olah kita landing dekat macam uh, tiba-tiba landing dekat tengah dikelilingi gunung, dia macam satu Sarah. experience. Dia macam tiba-tiba tengah gunung. Macam tu lah. Ini adalah gambar ni. Okay. Dia masa kita landing tu kita boleh ambil gambar kat situ. Maknanya dia punya ni tak adalah macam airport lain bila kita sampai semua kena masuk terus. Kita diberi masa untuk ambil gambar lah dekat situ. So dia orang pun faham lah sebab yang datang ramai pelancong. Jadi kita pun nak ambil gambar semua kat sini. So ada masa lah untuk kita ni lah untuk ambil semua ni. Okay, ini ada contoh penginapan kami semasa di Skadu. Kalau tengok dekat sini, kita punya hotel ni dikelilingi oleh Gunung Ganang juga. Bila pagi-pagi tu memang best lah, syok. Okay, ini adalah Freelek. Freelek kan. Ah, saya lupa nak buang dia punya sounds ni. Okay, ini adalah gambar kita orang. Itu adalah kita punya tour guide lah, Cik Kayum. Ini selepas kita orang selesai buat boating activity dekat Tasik Atabat. Atabat lah. Apakah curah? Apakah curah? Okay, ini adalah saya. Ini Uh, Ini sampaikan. Kerja keidaman Malaya. Hmm. Kalau rindu Vero ni. Eh, Okay, ini adalah selesai kita buat jeep safari tu kita bergambar dengan dia punya driver untuk jeep kami hari tu. Driver yang adventure. Okay, ini adalah Basho Meadow, ya. Basho Meadow, pemandangan di sekitar Basho Meadow ni lah. Yang kita nampak dekat ujung-ujung ni dia macam ada macam sekolah lah, sekolah untuk penduduk kampung dekat situ. Sekolah dia tak besar, dia kecil je. Ada lebih kurang dalam 5 buah kelas macam tu. Kelas dia pun kecil-kecil je. Betul. Itu yang kalau kita next trip kita pergi East, kita cadang nak buat Hmm. macam kerja-kerja kebajikan lah dengan budak-budak sekolah ni. Kita buat lah colouring Ah, contest ke, kita bagi. Local, Betul, sebab macam hari tu tengok ada kita lah dia lagi punya kan. TikTokers kan. TikTokers yang Pakistan tu datang, dia Hmm. buat lah macam colouring semua bagus. Jadi kita nak involve kan dia punya community kita tu insyaAllah next trip. Ya, boleh sebenarnya kita masuk dalam sekolah tu sebab hari tu yang tour guide, bukan tour guide, yang yang Irfan tu yang join kita itu memang dia ada Hmm. tanya saya nak masuk ke tak sekolah tu. Saya cakap tak ada lah, tak, sebab time tu memang budak-budak masih kat dalam kelas, masih tengah belajar, tapi dia cakap boleh je masuk kalau nak tengok. Maknanya memang yang tu should be no problem lah untuk kita masuk ke situ. Okay, kita plan. Okay, ini adalah Basho Meter, masih lagi Basho Meter. Okay, ini adalah tempat, salah satu tempat untuk kemah, untuk yang datang ke situ, turis yang datang dekat situ lah, ya. Untuk makan-makan, untuk rehat-rehat. Ada banyak kemah sebenarnya kat sini.
Tapi yang nampak dalam gambar ni ada satu je. Cantik Okay, ini lah. adalah gambar kita orang masa dekat Malaysia Media dah. Oh, lama. Hmm. Ni gambar untuk merdeka kan? Sepatutnya. Okey, ini seperti yang saya cakap tadi, masa dekat Basho Mido tu, lebih kurang dalam 3 ke 4 petang macam tu, kita orang ada macam satu cultural dance lah, session. Kalau ikutkan, kalau tour guide cakap memang tiap-tiap hari ada session macam ni. Pada penghujung hari tu, dia akan invite semua turis-turis yang ada untuk join dia orang menari bersama-sama. Ya. Yang ni yang gambar kan Is kan? Ya, apa Yang ni dia? yang gambar kan? Jangan leakkan yang video Ya. tau. Yang video tu simpanan kita. Video. Video tak ada. Video kejap lagi. Video Okey, tu. ini adalah pemandangan. Ini adalah pemandangan dari bilik hotel kami dekat Hunza. Ya. Hunza kalau tengok dekat sini, bila pemandangan ni memang cantik lah, memang marvelous lah. Keluar-keluar bilik je tengok pemandangan yang cantik macam ni, macam tak nak balik. Ya. Macam nak Healing lah. nak stay dekat sini sampai 1 minggu pun boleh tak apa. Ha. Ya, jangan dapat bilik kat belakang tu sudahlah. Okay. Ini adalah Rakaposhi Viewpoint. Rakaposhi Viewpoint yang saya cakap tadi, yang gunung yang ke-20 berapa? Yang ke-27 tertinggi di dunia, kalau tak silap saya. Ya. Ini yang nampak dalam gambar ni dia tak crowded, tapi sebenarnya crowded dengan turis. Dia banyak turis dekat situ. Dia sebab dekat bawah tu ada kedai-kedai souvenir, ada restoran, ya, ada macam-macam kedai lah. Dan pack. Kawasan dia memang pack. Banyak kereta dekat sana, bas pelancong memang banyak lah. So gambaran ni kita shoot. Saya shoot daripada ni lah, atas jambatan tu. Jadi tak nampak lah kenderaan tu. Dia ada zip line juga kan? Ya, ada zip line. Eh. Okey, ni ada gambar Alah. kita orang masa kat ni. Oh, cantik je. Ini adalah Hopa Glacier yang saya cakap tadi. Black Ice Glacier. Yang kita hitung tu dia macam glacier, tapi disebabkan oleh global warming, dia bertukar menjadi macam batu macam tu lah. Dia jadi bukan batu, dia mineral yang keras. Okay, ini ada dekat Pasukon. Dekat belakang ni adalah Kons lah. Dia Pasukon. Kenapa dia dikenal Pasukon? Sebab dia nampak macam Kons ice cream tu. Hari tu saya ada tanya dekat tour guide, macam mana boleh berbentuk kon macam ni. So dia cakap disebabkan oleh ni lah, apa, hakis-hakisan macam tu. Ini ada gambaran daripada jauh pasukan tu. Yang saya tunjuk tadi, ini adalah gambaran jauh dia. Oh, cantik. Potret lah. Ni macam gambar potret lah. Ya, sorry. Uh, Yes. Tengok tu. YouTubers tengah beraksi. Okay. Ini adalah hotel masa kita orang dekat Pasu apa? Pasu ni lah, Pasu Pasu. Lodge. Nama hotel tu Pasu memang Lodge. Pasu Lodge. Dia dekat je dengan Pasukon. Bila keluar-keluar daripada hotel tu dah nampak dah dia punya Pasukon tu. Cuma slot dia wifi dia kurang lah kat sini. Mungkin disebabkan apa, keadaan terrain tu lah. Dia agak bergunung ganang. Sebab tu dia kurang elok kat situ. Cuma Is, Okay, ini saya memang, apa tu, depan hotel tadi tu, itu memang tempat yang sesuai lah. Kalau nak buat live, Facebook kan. uh, Oh, memang cantik. Pagi kena bangun awal. cantik. Betul. Hmm. Betul-betul depan Dan tu ada pada Pasu waktu Lodge. tu, waktu malam tu ada cultural dance lah. Okay. Dan yang menari tu sebenarnya pekerja-pekerja kat situ juga sebenarnya, dengan dia orang punya rakan-rakan semua. Dia orang punya pekerja tu memang friendly.
Okay, ini adalah gambaran untuk pusat ni suspension bridge yang saya cakap tadi, Musik kuat. yang lebih dalam tapi kita universiti dia punya jarak apa tu memang jauh. Kalau yang dia memang dia kena universiti. Ini adalah Atabat Lake, ya. Yang saya cakap tadi yang asal daripada Hunza River tapi disebabkan landslide tu dia terbentuk dia block laluan air tu, dia terjadilah tasik macam ni. Bila dah jadi tasik ni dia apa di sekeliling tu dah nampak macam dah di view cantik lah. Orang-orang kat sini pun jadikan tempat ni sebagai satu tempat pelancongan. Dia buat boating, dia buat lepas dekat tepi sana dia macam ada satu construction lagi. Mungkin dia orang akan buat resort lah dekat situ. Tapi masa kita orang sampai tu belum siap. Cuma tengah construction lah. Okay. Okay lah. Kita bagus betul. Jadi semua glasier ni dia glasier yang membeku, ais yang membeku. Betul. Lepas tu diorang glasier ni, diorang bentukkan glasier ni jadi macam peti ais tau. Letak minuman semua dalam glasier ni. Jadi Betul air tu betul. sejuk lah. Kreatif Pakistan ni. Pandai ni. Dia laluan Bab Besar ni dia tutup kalau tak silap saya daripada bulan November, ya. Mm-mm. Maknanya last dia buka Oktober lah. November ke atas tu dia tutup. Sampailah bulan Mei ataupun Jun macam tu. Dia bergantung kepada keadaan cuaca dekat sana. Sebab Oh. kalau bersalji memang memang tak boleh lalu dekat laluan ni. Sebab kalau kita tengok dekat sini pun ada banyak salji dekat sini dekat tepi-tepi ni. Dia dah buat dekat situ. Hmm. Bah itu pun dia baru buka. Just one day before tu. Betul betul. Hmm. Untunglah. Hmm. Tu selain daripada apa selain daripada summer mungkin dalam November sampai Mei mungkin akan divert ke Chilas lah, mungkin tak akan masuk lah tempat ni, ya. Bukan mungkin, memang tak akan masuk, ha. Dia akan divert ke Chilas, maknanya trip yang November sampai Mei ah, kira lagi tu. Ini adalah cultural dance Alamak, dekat Pasu Lodge tadi. Sebab tadi saya gambar, cakap ada gambar dekat siapa tu? Pasu Asal, Pasu Lodge tadi ada cultural dance kan? Inilah dia. itu ID ni. Alamak. Is, tak boleh keluar video ni. Ni video deposit ni. Bukan. Kantoi. Tak, yang ni untuk makluman semua Inilah ni bukan dancing. Ini just apa? Diorang mohon untuk pertunjukan silat. Okay, ini adalah gambar dekat Makan Hills ni. Aduh. Masa kita nak balik tadi. Asal. Ramai Aduh. orang kat sini. Ramai. Ramai. Ramai kat sini. Makanan ni pun sedap. Cuma masa kita orang balik tu mungkin perut dah ni satu kurang sikit lah makan. Tapi Kenyang, sedap lah. kenyang. Sedap. Tapi dah kenyang. Sedap. Okay. Itu sajalah perkongsian daripada saya. Jadi kalau ada apa-apa question boleh ajukan, ya. Q&A session. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Okay, sila siapa-siapa yang nak bertanya ataupun nak berkongsi Siapa-siapa yang nak siapa tanya nak pergi Pakistan.
Boleh. Awi nak tanya. Awin, silakan. Terima kasih Is Ya, Awin. share. Nak tanya lah sebab Pakistan ni dia jarak antara satu tempat ke tempat lain kan jauh kan. So dia banyak Ah, road trip kan. So macam mana dia tak ada rasa macam apa mempunyai sickness ke kita sebagai kita traveller ada apa? kan, tak ada rasa macam apa nak muntah ke sebab dia punya perjalanan jauh-jauh dan permukaan muka bumi dia macam tu kan. Ah, dia tak ada. Sebab tu saya cakap tadi, jadi bukan satu trip yang kata orang yang acik-acik selalu cakap tu trip duduk dalam bas. Kita tak duduk dalam bas. Kalau walaupun perjalanan tu jarak dia jauh, macam 5 jam, 6 jam, tapi kita orang berhenti-henti. Kita orang berhenti-henti, kita orang ada stop untuk ambil gambar, untuk apa, untuk sembahyang, macam-macam lah ya. Sebab tu kita tak rasa lah benda tu. Lagipun masa pergi tu kita orang tak buat road trip. Kita orang pergi daripada Islamabad tu ke Skadu, kita naik flight. Cuma balik saja. Yang perjalanan yang kita rasa kita dapat rasa yang lama, mungkin daripada Naran ke Islamabad je lah. Yang selebih tu tak rasa apa-apa pun. Contohnya daripada Sekadu ke Hunza, walaupun perjalanan dia jauh, ya, 5 jam, 5 jam macam tu lah, 5 jam lebih. Tapi tak rasa sebab pemandangan dia memang cantik. Ya. Sepanjang perjalanan tu kita boleh nampak macam-macam dia punya valley, lepas tu ada gemstone mining. Ya. Tak tidur pun. Saya tak tidur pun walaupun perjalanan tu 5 jam, ya, tapi langsung tak rasa ngantuk. Sebab pemandangan tu memang cantik. Betul. Satu lagi Driver kan, pun tak tidur. satu lagi kan kita berada di titik yang tinggi kan. So ada tak lah Tak, macam rasa short breath ke, ada tak? Ada tak? oh, Tak tak ada. boleh kurang, tak ada eh? Maksudnya Tak okey ada. lah Tak ada. maksudnya okey lah. Setakat ni dah tak ada. Okey, Setakat okey, ni tak okey. ada. Terima Even saya kasih. tengok grup satu lagi, acik-acik tu pun okey dia maintain. Tak ada. Tak ada ni lah. Mungkin ketinggian tu tak adalah macam tinggi sangat sampai kita pergi dekat Nepal semua, tak ada lah. Dia tak adalah tinggi sangat. Tapi kalau macam di Ada lagi? kalau macam di Kashmir, Awin, dia perlukan ni, dia rasa macam ada short breath semua ke? Ada. Masa saya pergi tu, Ada. kan kita, walaupun kita naik cable car kan, dia dekat Gulmarg lah nama dia kan. Ketinggian dia, kalau compare kan rasanya Pakistan lagi tinggi lah. Sebab dia, ketinggian dia dalam 3,900 macam tu lah Tinggi. tinggi eh? Dia Tinggi. kurang sikit daripada Mount Kinabalu. Yelah. Kita orang 2008, 2009 je. Oh ya. Asal macam lagi tinggi eh? Kan? Oh, rasa macam short breath sikit lah. Dia Walaupun kita mungkin tak ada. destinasi, Hmm. mungkin lokasi yang kita pergi tu tak adalah tinggi. Walaupun memang Gunung Ganang dia Hmm. tinggi, tapi tempat yang kita pergi tu tak adalah naik sampai ketinggian altitude yang Puncak. tinggi-tinggi. Hmm. Sampai puncak. Cuma dekat Babusa Pass tu lah, Babusa Top. Tapi tak ada. Masa saya pergi tak ada pun rasa apa. Rasa macam Uh, kurang sikit tak ada. oksigen ke, tak ada lah. Tak ada. Okey je. Rasa Okay. macam ada lebih oksigen pula. Sebab ramai kerumun kan. Ya, semua kerumun tanya. Are you YouTubers? Kita pun, ya. We are YouTubers from Malaysia. Famous. Okay, thank you. Ada lagi siapa-siapa nak tanya? Ada Kalau tak ada saya dekat chat tak ada ni Dekat chat tak ada. Ada lagi? Sesiapa Dah ada. boleh? Tak ada. Boleh hantar di chat kalau ada pertanyaan. Kalau weather macam mana? Kalau sama kat sana, sejuk ah? Apa dia? Sejuk tak weather sebab sama kan, walaupun sama, adakah macam panas macam Malaysia ataupun perlukan sweater ke, sebab tengok Okey, macam dia semua dia tak adalah sejuk sangat. Tak adalah sejuk sangat. Dia okey lah. Okey, dia punya weather tu okey lah. okay. Even dekat Hunza tu pun uh, kalau ikutkan dekat Hunza tu adalah destinasi yang paling sejuk kalau ikutkan masa sebelum kita orang buat trip tu, bila kita check dia punya suhu, Hunza adalah paling sejuk, tapi bila kita orang sampai tak ada sejuk sangat.
Mungkin berapa sama lah, Celsius? mungkin sama. Celsius? Apa dia? Dalam berapa Celsius? Kalau tak silap saya dalam 16 macam tu lah, 16 macam tu. Nyaman-nyaman. Berbelas-belas lah. Berbelas-belas macam tu je lah. Hmm. Lebih kurang macam dalam aircon je. Okey. Okay, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, mungkin tak ada tak ada apa-apa. Kalau tak ada soalan-soalan lain, mungkin saya boleh serahkan semula pada Cik Una lah. Kot Okey. ni. Okey, terima kasih ya Is atas perkongsian yang mengimbau kembali kenangan lah kan daripada first day trip sampai hari yang ke-10 kan. Ingat mengingat macam panggil balik ke autumn. Yang itu kita pergi winter ni dia panggil pada autumn pula kan. Jadi terima kasih kepada kita punya tour leader Is atas perkongsian sebentar tadi. Mungkin menarik minat kepada semua pengembara-pengembara yang bersama kita malam ni nak pergi mengembara ke North Pakistan. Awin dah ke Kashmir, Amelia, Teja, Norma, Cik Arif, Anis kan. Kalau kita nak repeat lagi sekali kan, kita trip ke North Pakistan ni, makanan sedap, pemandangan sedap, orang dia sedap. Kadang sebelum kita pergi Pakistan ni, satu benda yang bermain di fikiran kita ni, selamat ke Pakistan ni? Kita rasa macam tak selamat. Takut kena tembak-tembak. Yalah dulu zaman belajar dengar kalau Pakistan ni tembak-tembak Syiah dengan Sunni. Tapi bila kita sampai di sana, alhamdulillah dia raikan kita. Tak ada pun yang kita dengar tembak-tembak, tak ada. Jadi alhamdulillah memang kita dijaga. Setiap tempat ada polis. Di bandar ada polis. Setiap tempat kita nak pergi pun ada turis polis. Jadi tempat tu keadaan kita semua terjamin, terjaga, keselamatan kita semua terjaga insya-Allah. Jadi siapa-siapa berminat lah yang nak pergi ke Pakistan bolehlah berhubung dengan kami ni insya-Allah. Boleh kita buat sekali lagi trip kan ke Pakistan kan. Sekarang ni pun dah ada. Muna. Ya. Kat Pakistan je minum Coke, balik Malaysia tak minum pun. Kat Pakistan. Wish. Coke dengan chai is a must. Sebab dia kena tau dengan dia punya view dia. Kalau kat Malaysia minum Coke, tapi kalau berlatar belakangkan hutan-hutan tak cantik je kan. Tapi ni cantik. Gunung Ganang, hutan dengan tasik komplit 3 set kan. Minum Coke, minum chai. Cantik. Okay. Alright, okay. Terima kasih sekali semua yang sama-sama menghadiri kita punya program sharing session pada malam ini. Tunggukan kita punya siri yang ketiga untuk North Pakistan ni. Mudah-mudahan kita dapatlah kita pergi kan North Pakistan satu hari nanti insya-Allah. Okay. Sebelum tu kita nak bergambar lah. Kita nak bergambar kembali. Tadi kita nak bergambar. Ni kita nak bergambar sekali lagi beramai-ramai. Boleh tak yang kelapangan yang boleh buka on kan dia punya ni video dia. Kita ambil gambar sama-sama, okey? Cik Arif. Okay. Oh, ID tadi dia ke airport. Dia ada urusan di airport. Jadi, semoga dipermudahkan segala urusan. ID di airport, dia tak ke mana tapi dia hanya hantar orang je lah. Okey. Okey, sebentar. Okey. Peace. 1, 2, 3. One more. Peace. 1, 2, 3. Okay guys, terima kasih banyak-banyak sekali lagi meluangkan masa untuk kita menjayakan program pada hari ini. Jadi InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kita berkongsi lagi tip-tips. Mungkin selepas ni kita kongsi tempat lain pula Kashmir. Kita kongsi lagi tempat lain yang nak pergi ke Trans Java, yang nak pergi ke Kazakhstan. InsyaAllah nantikan bersama kami di siaran rasmi kita di PTL, Project Tour Leader, dengan sesi-sesi yang akan datang menarik. Hanya perkongsian yang terbaik kepada penggemara. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat bermanfaat kepada semua dan dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang ingin mengembara ke tempat-tempat, dan kita tekadkan kita punya keazaman. Niat kita nak mengembara ni hanya satu, untuk kita melihat kebesaran Allah SWT. Di samping itu kita nak mengeratkan silaturahim kepada kita, tempat yang kita ziarah tu, saudara-saudara kita ziarah tu. Jadi insya-Allah hingga kita bertemu lagi di lain hari pada waktu dan tarikh yang akan dimaklumkan insya-Allah. Itu saja pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada kekasaran, terlajak bahasa, bergurau senda, mungkin mengguris hati para pendengar dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki.
Ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fil khusr illa alladziina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tak tu? Bye. Bye. Terima kasih Is. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Is. Teja, Teja, apa? Ayah ada ni kan? Apa? Kedai jual madu kan? Madu. Madu Tak ada apa? kedai. Tak ada Apa tu? kedai. We just agent and stockist je. Agent stokis. Mm-mm. Madu tu Madu kelulup. madu kelut apa? Dari Malaysia Sini. ke atau perlu? Malaysia. Farm dekat Kedah. Dekat Kedah. Okey. Saya dengan partner saya daripada Pakistan, Mhm. kita baru bawa masuk ada madu yang jenis daripada Pakistan, dihasilkan daripada pokok di Pakistan. Okay. Jadi memang target memang nak mulakan pasaran di Malaysia lah. I see. Jadi kalau Teja perkembangan, Una nak jumpa lah. Boleh Mungkin kita nanti? boleh kita borak Mm-mm. sikit. Kan? Boleh. And then nanti I can propose to Abah and then maybe you and Abah also can jumpa then can talk business. Alright. Okay. Better kan? InsyaAllah. Alright. Thank you. Okay, nanti kita Okay. pergi in details. Okay? Bye. Okay. Assalamualaikum. Good night. Good night. Bye. Recording stop. So I have to start going to the cloud. Yes.